Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel Pagi ni. Macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni maknanya Zul akan tengok juga chart gold dan juga sedikit chart untuk USD index. Sebab apa? Expectation kita akan tengok pergerakan dua kata USD index dan juga gold ni akan expect juga akan impact juga kepada pergerakan di kripto. Apa pun nanti Zul akan tunjukkan di chart apakah expectation Zul akan berlaku di gold dan juga USD index. So guys, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam, iaitu candle untuk hari Selasa. So ini adalah Rabu. So expectation coin market cap, sini lah coin market cap. Kita akan review dulu untuk total market. So total market currently berada di 1.75. So tak banyak berlaku perubahan daripada 2 minggu lepas, iaitu minggu ini dan minggu lepas. So still lagi 1.7. Kemudian kata volume dengan 78 bilion. So BTC hampir 43%, iaitu 42.7. So secara ringkas kita tengok summary pergerakan market untuk hari Selasa semalam, iaitu total market meningkat banyak 2.16 dan kita akan expect bila total market meningkat, kita akan expect harga coin sedikit melakukan peningkatan. Volume sikit increase daripada 5.81 daripada ingat pagi semalam, iaitu 60 lebih dan 78 lebih. So memang ada sedikit meningkat, iaitu hampir 6%. Kemudian BTC juga sikit meningkat 0.02%. So untuk harga semasa untuk pagi ini, Bitcoin berada di 39.5 hampir 40. Sebenarnya untuk keikutkan malam tadi, kalau awal pagi tadi Bitcoin dah hit 40. Dan kenapa kita expected untuk cakap itu, ada video 2 hari lepas ataupun 2 review lepas, 2 hari Isnin juga, expectation kalau kita break 40 meaning petanda good untuk momentum price untuk melakukan ke atas. Nanti tu akan tunjukkan di chart lagi sekali. So untuk Bitcoin 1.54% melakukan peningkatan untuk hari Selasa, ataupun candle untuk hari ini belum complete lagi. So still lagi boleh down. Kalau kita akan down lagi sebelum pukul 8, expectation percentage ni boleh drop ke dalam merah. So apa pun kita akan tengok untuk pukul 8 nanti close. So untuk Ethereum 2.6 daripada malam tadi kena 2.5. So 2.6 untuk Ethereum naik hampir $100. So 2.87%. So lain-lain coin juga turut akan melakukan peningkatan disebabkan Ethereum, Bitcoin melakukan peningkatan. So tengok SIP sikit, Solana hampir 5%, Cardano hampir 1.2%, AVAX hampir 6%, 5.6%. So mostly semua sedang melakukan peningkatan. Jika bila Bitcoin kata meningkat, expected altcoin juga akan turut melakukan peningkatan. So let's go kita pergi ke chart kita. Yang pertama sebelum tunggu chart, kita Fear Index. Fear Index kita untuk hari Isnin ialah kuartal 21. So untuk hari Selasa, untuk kita tahu untuk hari Selasa semalam, Fear Index kita akan berada dalam 40 minit lagi, iaitu pukul 8 nanti kita akan tahu, kita akan tengok kuartal berapa extreme fear. Dua expected akan increase sikit. Bukanlah menurun, mungkin dalam 25. Expected kita akan still lagi dalam extreme fear disebabkan kenaikan price malam. So inilah chart Bitcoin. So chart Bitcoin di kuartal di 4 hours tunjukkan iaitu line 239.8, iaitu line yang ni. Alright, 39.834. So mostly kat 40 lah. Sekiranya kita berjaya daily break 40 ni, mini apa berlaku, kita break trend line 39.8 dan juga break kuartal upper trend line ataupun movement trend line untuk momentum untuk naik atas. So kalau ada siapa tengok itu ada baru itu bullish dan bearish ni, maknanya tu ada share kan info ini di Discord channel. So siapa yang ada join di Discord channel adalah kuartal dapat maklumat ni. So maklumat yang tu share lah yang ni. Especially kenapa tu ada bulatkan ni dan juga ini. So apapun yang kata di Discord channel, yang group join macam membership dah dapat pemakluman ni. So untuk pagi ni Zul akan terangkan lebih detail kenapakah Zul share ni untuk anda faham lebih kuota lebih mudah. So untuk di 4 hours atau di daily, kita perlu pergi daily tu. Di daily semalam untuk kata di malam, apa yang Zul nampak adalah pergerakan ini. Zul nampak pergerakan iaitu candle 13 hari bulan merah, kemudian 14 hari bulan candle hijau, iaitu candle ni adalah candle board hijau yang di close above shadow merah ni. So ini kata strong bullish engulfing. Seperti mana kita nampak yang ni bullish engulfing, price terus naik. So sama juga ini apa yang berlaku adalah expectation price ini drop semalam sampai ke 38k. So drop ini normal. Untuk drop itu untuk retest balik body ini sebelum dia melakukan peningkatan. So apapun, adakah berjaya untuk melakukan peningkatan untuk kenaikan untuk candle ni sedikit weak. Tengok candle ini tak berjaya untuk lepas kita ikutkan candle, kita buat double top 1 dan 2 ini. So ini apa yang berlaku tu, kita ada resistance 40k, minor resistance dan juga aku kata minor trend line punya resistance, iaitu di kawasan hijau ni. So sekiranya hari ni lah aku kata expectation
untuk hari lah interest rate date untuk kata USA. So normally interest rate memang akan melakukan peningkatan disebabkan inflation rate USA memang meningkat. Untuk minggu lepas kita tahu inflation rate untuk USA 7.9 tertinggi dalam masa 40 tahun. So expected untuk interest rate, sorry, inflation rate untuk USA lah 7.9 tertinggi dalam 40 tahun. So untuk hari ni kita akan expect interest rate terpaksa dinaikkan banyak mana expected untuk US dia expected untuk monthly dia akan naik 0.2 ataupun 2%, 0.2. Meaning kita akan berlaku peningkatan. Sekiranya interest itu lebih tinggi, sebenarnya apa yang berlaku kita akan expected untuk US akan sedikit stabil, tapi apapun untuk stabil mostly stock market akan drop disebabkan perlu interest yang dinaikkan untuk tidak menyebabkan inflation rate lebih tinggi daripada 7.9. So interest rate kena naik. So expected akan naik, apakah berlaku di chart USD nanti kita akan tunjukkan. So let's go, kita pergi chart USD je, USD index. So USD index apa yang berlaku untuk currently dia akan tunjuk di forward. Tadi tu dah tengok dah awal tadi. Kita akan expect currently berada di triangle. So triangle ni mesti menampakkan continuity pattern tu, meaning USD dollar akan more strong naik. Bila strong naik, apa yang berlaku? USD strong naik, apa yang akan berlaku di gold? Gold akan drop sikit. Kemudian apa akan berlaku di crypto? Crypto juga akan drop sedikit disebabkan USD. Tapi expected ini akan temporary saja kenaikan, untuk expected maybe hit untuk dia punya all time high untuk double bottom, double top, iaitu yang ni, kawasan ni expected 41 sebelum kita buat kata drop untuk USA market, dia akan drop balik. So drop itu akan expected berlaku gold ataupun crypto akan expected naik, bahkan melakukan kenaikan. So meaning untuk USD dollar expected untuk terusnya mungkin naik sikit, tak naik banyak. Kalau dia naik banyak expected price tu akan drop itu adalah good untuk Bitcoin dan kuartal gold secara majornya. So kira expected untuk hari ni expected kita akan naik sikit je, tapi tetap akan naik, tapi untuk short term dia akan melakukan peningkatan untuk USD dollar. So meaning apa yang berlaku di gold expectation akan drop. So gold dah pun drop daripada top dia, iaitu harga tertinggi iaitu 2000, meaning double top. So dah jatuh. So meaning jatuh sampai mana? Untuk yang ni tu ada draw swing low ini ke swing high, kita akan ada minor support di kawasan ini. So meaning kuartal link dengan kita punya USD index punya data, iaitu kita expect USD index akan menaik sikit. So meaning gold akan sikit drop lagi, expect dalam 60% dari 1.8k ataupun 1.84. So meaning range ni boleh drop. So apa yang berlaku di Bitcoin? So di Bitcoin expectation bila USD serang, kita akan expect untuk di kuartal BTC juga boleh drop. So kenapa drop? Kalau kita tak tengok data gold, kita tak tengok data indeks dolar, berdasarkan chart yang tu draw ni pun kita dah tahu, iaitu kita berada di kawasan resistance kita, iaitu resistance trendline kita, iaitu yang ni, daripada higher high ini, higher low ini, expected now kita buat another higher low. So expected price akan drop. So hidupkan 4 hours, kita berada kawasan ni dah 4 hours dah pun berlaku rejection. Now kita akan expectkan drop. So mostly drop tu sampai mana? Yes, kita ada drop sampai kawasan trendline putih sebelum berlaku breakout ke atas ataupun breakout ke bawah. So ada yang tanya untuk semalam, iaitu untuk semalam adakah price nak naik ataupun turun? So bergantung kepada price untuk currently untuk di Bitcoin. Sekiranya ada dua trendline, iaitu trendline hijau ini, right, ada dua trendline hijau ini dan juga trendline putih ni. Break ini meaning kita akan bullish, break ini akan kita bearish. Apa tu bullish atau bearish? Yes, sekarang ni kita berada dalam bearish momentum, bearish quarter area. Cuma sekiranya kita break hijau ni, mostly kita akan nampak more bullish momentum. Bullish momentum tu sampai mana? Iaitu sampai kita punya resistance 42, dan break 42 kita akan major resistance 46. Break 46 barulah kita akan ada more momentum untuk price tu pergi ke 50 ke 60k range punya price. So sekiranya price Bitcoin break ke bawah, iaitu trendline putih ni, so ini apa yang berlaku ialah more momentum untuk bearish, dan kita memang berada dalam kawasan bearish territory. So minimum tambah lagi dengan momentum bearish, so mini price tu akan drop dengan drastic. Drop sampai mana? Currently kita ada minor support iaitu 34. Sekiranya kita drop 34 pun still lagi good untuk expansion price akan rebound balik. Sekiranya kita loss 34 dengan chart daily, meaning kita akan expect net support kita ialah di kawasan 28.8k, iaitu last quarter support untuk bullish ini
expectation kat 28 ni memang Zul akan buy dengan banyaklah expectation untuk dia naik. Yes, boleh drop lagi. Drop itu adalah expectation boleh berlaku sekiranya kuartal berbelit 28. So pun ialah good buy untuk long term punya holding. Tak kira kalau jatuh pun kita akan buy lagi untuk kita ada range iaitu 26 dan 14k. Apapun support 28 adalah kuartal penentu sama ada untuk rebound ataupun untuk buat another high lower low ataupun terus ke dalam bearish market 3 year circle iaitu 3 years punya bearish market antara 26 dan 14k punya range untuk range kuartal sideways selama 3 tahun. So itulah di Bitcoin yang perlu anda tengokkan apakah kuartal pergerakan market. So expectation ni ada possibility boleh drop balik. Even malam kita cakap ada bullish engulfing strong untuk kita untuk naik. Yes, so far kuartal price ini kuartal ikut bullish engulfing ini price retest dan bounce balik. Cuma untuk kali ini hopefully untuk candle untuk hari ini adalah akan berlaku price naik ke atas. So apa yang berlaku expectation adalah sekiranya interest rate di US naik dengan menandak. So bukan dengan yang dia plan adalah 0.25 tiap kali bulan yang naik. So sekiranya naik dengan drastik lebih daripada itu, meaning kita akan expected USD dollar akan collapse. Bila collapse, gold akan naik. Expected bila gold naik juga expectation untuk crypto secara ringkasnya expected crypto juga akan turut melakukan kenaikan. Kenaikan tu akan menyebabkan kita break trendline ini dan trendline ini, meaning untuk daily close above ni, meaning kita akan expected next stage target ialah di kawasan kita punya resistance iaitu box purple ni ada di kawasan 42k. So sama ada break 42 untuk pergi 46, kita perlu juga untuk Bitcoin kita confirmation break 42 ni barulah kita akan expected untuk 46, break 46 barulah kita boleh sembang untuk harga net major resistance kita iaitu di kawasan 55 dan 60k. So itulah pergerakan Bitcoin yang Zul sedang monitor. Untuk adakah Zul akan buy ataupun tidak, currently Zul tak buy juga. Zul nak buy itu di kawasan sekiranya hit 34. So price tak hit tak masalah, Zul hold saja Zul modal. Zul akan simpan modal tu untuk buy net. Now Zul hanya layan sekiranya dia buat kenaikan, good untuk portfolio. Seperti mana yang anda tahu, Zul punya portfolio currently loss banyak dalam 20, hampir 30% iaitu dalam 3.2k USD dollar. Dalam ringgit Malaysia 3 kali 4 almost 13 ke 14k ringgit Malaysia. So tak masalah, itu yang kata holding untuk long term, given time price akan naik balik. So kalau drop bawah kita akan collect buy asset more, kalau naik atas kita akan kalau profit kita akan kembali balik atau value punya asset kembali balik. So adakah Zul nak tambah lagi? Zul tak tambah lagi sebab apa? Zul berhati-hati dalam market sebab apa? Untuk range yang lebih besar, still lagi kita ada pergerakan bearish, quarter bearish flag, iaitu pergerakan ini iaitu pergerakan channel ini. Channel ni apa berlaku sekiranya kita nampak price daripada naik atas buat channel, so meaning kita ada opportunity untuk pattern ini punya pattern adalah continuously pattern iaitu price untuk breakout dia cakap. Sekiranya kita breakout 34 tu ada possibility untuk kita drop ke bawah iaitu sampai 15k, tapi pun kita ada defend terakhir iaitu di 28. So kita drop sampai 28 dan boleh regain balik untuk buat expectation untuk next. So siapa yang monitor Wyckoff tu nampaklah pergerakan ini adalah last check out sebelum dia melakukan kuartal rebound balik untuk at least pergi ke resistance 60.65 sebelum betul-betul ke bearish market iaitu untuk hujung tahun ni 22 untuk 3 years punya bearish market dalam holding sideways 26 dan 14k sebelum tahun 25 kita kembali balik dalam super bull run. So itulah kuartal Bitcoin punya prediction ataupun price target yang tu nampak berlaku. Sebenarnya kalau naik, ini yang tu targetkan iaitu untuk lock tu punya segala profit dan modal di kawasan ini sebelum dia drop bawah. Sekiranya dia naik atas, sebenarnya kita akan regain more quarter profit. Sekiranya price tu terus drop, tak pergi kawasan ini, terus drop ke bawah, tak masalah, Zul akan hold saja segala position ada. Kemudian di bawah ni nanti Zul akan edit another modal untuk buy deep untuk expected untuk holding long term, expectation untuk next bull mega buran iaitu tahun 2025. So ini kita ada expectation untuk bearish market, kita akan ada masa 3 tahun untuk collect asset sebanyak boleh. So ini kita boleh buy monthly di Bitcoin dan juga altcoin yang lain. So itulah pergerakan Bitcoin untuk hari ini. Ada expectation untuk price itu melakukan penaikan dan juga ada position untuk drop bawah sebab apa kita di resistance, break resistance good untuk 42. So meaning untuk hari ini kita akan tengok interest rate di USA. Kalau naik expected more than 1%, penambahan kata lebih daripada 1%. So meaning kita akan tengok gold dan crypto ada possibly akan melakukan peningkatan. So apapun
Kita tengok macam mana pergerakan nanti, iaitu expected untuk malam ni untuk pukul 9 malam. So apa ni malam ni Zul kerja malam. So ini pukul 11 12 mungkinlah nanti Zul akan share, kita tengok macam mana pergerakan. So apapun Zul dah bagi hint untuk pergerakan, sama ada naik dan turun boleh berlaku, tak masalah. Anda fikir long term. Long term kalau naik kita akan regain balik value, kalau drop taklah kita akan tunggu di kawasan buy kita, iaitu kawasan 34 dan juga di kawasan expected 28. Worst case kita boleh berlaku drop lagi ke kawasan 28 untuk Wyckoff punya accumulation atau Wyckoff punya kata last checkout sebelum melakukan peningkatan. So guys, saya rasa itu saja untuk pagi ini untuk analisis di Bitcoin, apa yang akan berlaku untuk hari ni, elok interest rate. So apapun, untuk siapa nak join punya YouTube membership untuk dapatkan access ke Discord channel, senang saja. Atau pergi ke channel Zul, hit button join application ini, iaitu join notification. Lepas anda buat transaction, pergi tu punya page balik, iaitu ada home, video, playlist, community, ada membership. Anda klik saja membership ini, kemudian dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord. So untuk hari ni Zul akan updatekan tu punya group Discord, iaitu untuk ini aku kata Discord untuk bulan 3. So ini untuk hari ni dah 15. So hari ni 15 hari bulan, so 16 hari bulan. So seperti untuk hari ni Zul akan update. So esok tu cuti. So nanti cuti nanti Zul akan update untuk kata link group yang baru. So meaning siapa-siapa yang masih lagi join membership, macam biasa anda pergi ke membership dan klik untuk dapatkan link baru nanti. So expectation besok baru Zul akan buat. So hopefully itu dapat membantu anda untuk dapat more access maklumat-maklumat yang Zul sharekan sebelum ini, untuk anda dapatkan info-info more terkini. So guys, rasa itu je untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So bantu Zul untuk dapatkan 10k subscriber untuk tahun ini. So guys, jumpa lagi untuk info-info terkini chart Bitcoin dan kata analisis terkini untuk daily kata update. So guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.